بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Maksudnya, sampaikanlah peringatan pada saat peringatan itu mendatangkan manfaat. Dari hal tersebut, dapat kita ambil tata cara dalam menyebarkan ilmu, iaitu tidak boleh meletakkannya bukan pada tempatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib, tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang tidak dapat diterima oleh akalnya, melainkan hanya akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Dan dia juga mengatakan, ajaklah orang-orang berbicara mengenai apa yang mereka ketahui. Apakah kalian suka mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Dan firman Allah Ta'ala, sayadzakkaru man yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Maksudnya orang yang hatinya merasa takut kepada Allah dan mengetahui bahawa dia akan bertemu dengannya, wahai Muhammad, ia akan mengambil pelajaran dari apa yang engkau sampaikan. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang celaka, yakni kafir, akan menjauhinya, iaitu orang yang akan memasuki api neraka, memasuki api yang besar, iaitu neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Maksudnya tidak mati sehingga dapat beristirahat dan tidak juga menjalani kehidupan yang memberikan manfaat kepadanya. Bahkan kehidupan itu malah mencelakakannya, kerana dengan kehidupan itu dia merasakan apa yang menimpanya, berupa azab yang pedih dan berbagai macam siksaan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun para penghuni neraka yang mereka itu benar-benar penghuninya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak juga hidup. Akan tetapi ada sekelompok manusia, atau seperti yang beliau sabdakan, yang mereka itu mendapatkan siksa api neraka kerana dosa-dosa mereka, atau beliau mengatakan kerana kesalahan-kesalahan mereka. Maka mereka dimatikan sehingga ketika mereka telah menjadi arang, mereka diizinkan untuk mendapat syafaat. Kemudian mereka dibawa kelompok demi kelompok, lalu dicampakkan ke sungai-sungai syurga. Dan dikatakan, wahai para penghuni syurga, alirkanlah, iaitu siramkan air kepada mereka, sehingga tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya biji-bijian yang berada pada aliran air. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Maksudnya membersihkan diri dari akhlak tercela dan mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Iaitu mengerjakan salat pada waktunya dengan tujuan mencari keridhaan Allah dan dalam rangka mentaati perintahnya serta menjalankan syariatnya. Saya katakan bahawa kami telah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, di mana dia telah memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah dan membacakan ayat ini, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, iaitu dengan beriman, dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah.
Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke dalam majlis ilmu, hadir ke dalam taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, dapat hadir dalam majlis untuk mendalami, memahami daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat baca daripada Al-Quran. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita dapat diizinkan untuk cuba untuk memahami, mendekatkan diri kepada kalamullah, untuk memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diizinkan untuk beramal dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Kita sebutkan bahawa berikanlah peringatan wahai Muhammad, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan manfaat. Pada pengajian yang lalu kita sebutkan sedikit sebanyak bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berikanlah peringatan, yakni sempurnakan orang lain, dekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah hidayah kepada mereka, berilah cahaya kepada mereka, dan bersihkanlah diri mereka dengan peringatan yang kamu berikan, dan mengingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tugas-tugas kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, merupakan tugas-tugas orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merupakan tugas-tugas orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingatkan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjuk orang lain agar supaya menjalani ataupun mengetahui jalan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan darjat masing-masing. Lebih dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih kuat kesan mereka itu dalam mendekatkan, menjadi asbab orang lain dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Allah, ataupun menyebutkan sifat-sifat Allah, ataupun menyebutkan hukum hakamnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mendengar daripada lidah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini kesannya lebih kuat daripada seseorang yang mendengar tentang Allah, tentang kekasih Allah, tentang hukum hakam Allah daripada lidah orang yang tidak sedekat seperti orang yang pertama, ataupun daripada orang yang hanya mengetahui hukum hakam ini akan tetapi hatinya tidak dipenuhi dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kesan yang diberikan, kesan yang keluar daripada lidah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan orang yang selain daripada orang-orang tersebut. Naam. La ilaha illallah. Dan kemudian dalam ayat ini juga disebutkan wadzakir fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberikan manfaat. Yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga agar supaya kita memilih cara-cara yang sesuai, memilih waktu yang sesuai, memilih keadaan yang sesuai untuk berikan peringatan, agar supaya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang mendengar. Terkadang jikalau waktu itu tidak kena, kalau keadaan itu tidak kena, walaupun perkataan ataupun peringatan itu mendatangkan manfaat, ataupun peringatan itu memang baik, satu perkara yang baik, akan tetapi kalau tidak kena pada tempatnya, maka terkadang ianya tidak boleh diterima dengan sebaiknya oleh pendengar. Naam, fa inna an-naf'a bit-tadhkir hasilun la mahalah. Naam. Kemudian wa haula'il ard mu'minun wa kuffar wa akhyar wa asyrar kullun lahu masa'i. Naam, maka orang-orang yang di atas muka bumi ini semuanya, sebaiknya orang kafir, baiknya orang beriman, baiknya orang yang
salih dan baik, maupun orang yang sebaliknya, mereka itu mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dihalang ataupun terhalang daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebahagian daripada menginginkan daripada perkara-perkara yang lebih agung, lebih mulia daripada yang lain. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan daripada perkara-perkara dunia, ini perkara yang immediate, cepat, ajalna lahu fiha ma nasha', maka kami akan berikan perkara tersebut kepada sesiapa yang kami inginkan dan mengikut kadar yang ingin kami berikan kepadanya. Ini apa yang telah kami tetapkan kepada orang tersebut. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan neraka Jahannam itu tempat dia kembali. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang inginkan akhirat dan berusaha untuk mendapatkan akhirat, sedangkan dia seorang yang beriman, maka orang yang sebegini, maka apa yang mereka lakukan itu akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia ini terdapat orang yang mencari dunia dan terdapat orang yang mencari akhirah. Kesemuanya berada di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya berada di bawah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada satu perkara pun yang berlaku di atas muka bumi ini kecuali yang memberikan taufik, yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa taala. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Jangan kamu menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak peka kepada apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala melambatkan balasan mereka itu pada hari yang mana mata itu tidak berkelip kerana ketakutan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pada hari yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqumu sa'ah bil istiqlal illa bi nafsiha wan nar wal malaikah wal azab. Kerana apa? Kerana hari kiamat itu tidak akan berlaku tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan memberikan pertolongan ataupun melakukan apa-apa. Malaikat azab, malaikat yang ditugaskan untuk mengazab, menghukum orang-orang zalim ini, hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. La ilaha illallah. Jangan kita sangka setiap apa yang berlaku di sekeliling kita ini sepertinya sebagai contoh kelas ataupun kuliah yang sedang kita berada di dalamnya, ataupun kehadiran kita dalam kelas-kelas seperti ini, yang ini atas usaha daripada kita. Bukan, ianya datang daripada Allah dan taufiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang bercakap ataupun baik mereka yang mendengar. Disebutkan dalam satu bait syair, bitaufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kull mufariqi fasar rabbaka at-tawfiq wal 'afwa war ridha wa kaunan ma'a ahli al-huda wal haqa'iqi. Naam, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan ketaatan itu mentaatinya, dan orang yang melakukan khilaf, mukhalafah, kesalahan itu adalah disebabkan juga keizinan daripada yang memberi izin. Fasar rabbaka taufiq wal afwa war ridha, maka mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala akan taufik agar supaya diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan, dan mohon ampun daripada Allah, dan mohonlah keridaan daripada Allah, dan mohonlah agar supaya kita sentiasa berada bersama orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang mengetahui hakikat sebenar daripada perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, berapa banyak yang kalau kita tengok, yakni fadzakir inna fa'ati dzikra, berilah peringatan jikalau peringatan itu memberikan manfaat. Berapa ramai manusia ataupun berapa ramai pewaris-pewaris Nabi SAW daripada zaman Rasulullah, yang ini daripada zaman sahabat sehingga ke hari ini, arau manasikahum, yang mana mereka melakukan ketaatan, in qalu qawlan athmara wa afada, kalau mereka mengatakan sesuatu perkara mendatangkan manfaat, mendatangkan hasil, memberikan buah yang
baik. Wa in allafu kitaban quri'a wa tufi'a bihi wa athara wa ra'au athamrah amamahum. Kalau mereka mengarang daripada karangan kitab dan sebagainya, ianya dibaca, ianya diambil manfaat. Kerana apa? Kerana mereka memilih daripada perkataan yang sesuai. Mereka mengarang sesuatu perkara yang sesuai dengan keadaan waktu tersebut. Dan kerana mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap apa yang mereka katakan, setiap apa yang mereka tulis, ianya mendatangkan manfaat dan buah yang mana mereka dapat melihat di hadapan mereka. Wara'u thamrah amamahum wa hum fid dunya qabla al-akhirah. Yakni mereka dapat melihat hasil penerimaan apa yang mereka lakukan itu, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan penerimaan daripada manusia selepas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi sebelum di akhirat. Wadama ba'dan antaqalu. Bukan hanya apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka karangkan itu kekal ataupun dimanfaati pada zaman mereka, bahkan selepas mereka meninggalkan dunia ini, nama mereka masih disebut, ilmu-ilmu mereka masih diguna pakai, masih lagi diambil manfaat. Wa in banau masjidan wa in banau ma'hadan. Kalau mereka membina masjid, kalau mereka membina daripada madrasah dan sebagainya, ianya diimarahkan, ianya kekal tersergam indah kerana niat yang mereka asaskan itu atas niat yang baik. La ilaha illallah fa'indahum ithra da'watin arina manasikana. Qala ba'dul ahli al-ma'rifah. Sebahagian orang-orang ahli hikmah mengatakan bahawa sesungguhnya keberkatan daripada ilmu itu ataupun tanda ilmu seseorang itu diberkati ataupun tanda umur seseorang itu diberkati, an yuyassirallah lil insan akala min amal yadih. Antara keberkatan umur adalah apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mendapat hasil daripada usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hasil daripada usaha kita. Contohnya kalau kita kerja, ini mendapat hasil. Kalau kita tanam, mendapat hasil dan sebagainya. Maksudnya apa-apa yang kita lakukan itu, kita dapat menikmati hasil tersebut di dunia lagi. Wa an yara walada waladih. Dan untuk kita, antara keberkatan umur adalah untuk seseorang itu dapat melihat cucu-cucunya. Itu merupakan salah satu daripada keberkatan umur. Wa an taqra muallafatuhu alaih. Dan yang ketiga adalah seseorang itu dapat apa-apa yang ditulisnya dibaca kepadanya. Maksudnya penulisannya itu diterima oleh orang ramai sehingga orang datang kepadanya untuk membaca penulisannya sendiri. Min barakatil umur, Allahumma barik lana fi a'malina. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati umur kita. Amin ya rabbal alamin. Naam. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan kerana peringatan itu mendatangkan manfaat. Dengan itu kita mengetahui bahawa orang yang mendakwa bahawa dia memberi peringatan kepada manusia, akan tetapi peringatannya itu menyebabkan perpecahan ataupun ithar, iaitu menyebabkan orang menjadi marah, membangkitkan kemarahan dengan menyebut perkara-perkara yang telah berlaku di zaman dahulu. Ini perkara-perkara sejarah, akan tetapi apabila diingatkan akan menyebabkan orang iaitu mengingati perkara-perkara yang buruk, iaitu mendatangkan kemarahan kepada orang lain apabila perkara tersebut disebutkan waqa'an qabla qurun, iaitu perkara tersebut dah lama berlalu, dah lepas, akan tetapi disebutkan. Bila disebutkan, bangkit lagi kemarahan yang mana dah reda. Wa yaqul innahu yurid yudzakkirun nas fayahdus fihim shiqaqan wa qitalan. Akan tetapi walaupun niatnya itu untuk memberikan peringatan, akan tetapi disebutkan perkara-perkara tersebut, bangkit kemarahan, bangkit pergaduhan dan sebagainya. Yakfi taqatul nas qabla qurun. Ulish. Cukuplah orang-orang zaman dahulu dah bergaduh, orang-orang zaman dahulu telah berpecah, tak perlu untuk disebutkan perkara tersebut hari ini. Kita ingin orang-orang untuk bersatu. Bagaimana kita dengan kita memberi peringatan, dengan kita memberikan ceramah dan sebagainya, menyatu padukan orang lain, kita dapat menyatukan hati umat Islam, bukan untuk memecahkan saf orang Islam. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.
mereka itu umat-umat yang terdahulu yang telah berlalu itu, mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Yang ini kalau mereka lakukan yang baik, maka dapat yang baik. Kalau mereka melakukan yang buruk, maka akan dapat buruk. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu lakukan. La ilaha illallah. Maka kalau kita ingin menyampaikan sesuatu perkara yang sepatutnya mendatangkan manfaat, maka perkara tersebut tidak akan menyebabkan orang lain bergaduh, tidak akan menyebabkan orang lain caci maki antara satu dengan yang lain, tidak akan menyebabkan orang-orang yang hidup ini mencaci maki orang yang hidup, bahkan tidak akan menyebabkan orang yang hidup ini mencaci maki orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu perkara yang manfaat. Yang ini bila kita sebutkan perkara itu, orang saling kasih mengasihi, orang saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain, orang tidak mengatakan perkara-perkara yang buruk kepada orang lain, baik yang hidup ataupun yang meninggal dunia. La ilaha illallah. Kalau tidak, peringatan kamu yang kamu sampaikan itu hanyalah mendatangkan mudarat dan mendatangkan keburukan. Fadzakir in nafa'ati dzikrah. Kalau betul kamu ini orang yang benar, orang yang membawa hidayah, orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ingin sebarkan hidayah, maka lihat apa yang ingin kamu katakan, di mana kamu katakan, adakah ianya akan mendatangkan manfaat, adakah ianya ada maslahah di sebalik apa yang kamu katakan. Apabila Ikrimah bin Abi Jahal menerima Islam, maka Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah SAW. Inna Ikrimah yukbil raghiban fala tadhkuru abahu amamahu bisu. Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Talib telah memeluk agama Islam dengan keadaan yang bersemangat, iaitu semangat untuk memeluk agama Islam. Maka jangan kamu sebutkan keburukan ayahnya, iaitu Abu Jahal, di hadapannya. Ini adab yang Nabi SAW ajar kepada sahabat-sahabat. Walaupun ayahnya Abu Jahal, Fir'aun umat Nabi SAW. Ini zaman dulu ada Fir'aun zaman Nabi Musa, zaman sekarang ataupun zaman Rasulullah, Fir'aunnya adalah Abu Jahal. Akan tetapi Nabi mengingatkan sahabat-sahabat, jangan sekali-kali kamu menyebutkan keburukan ayahnya di hadapannya, kerana ianya akan mendatangkan sakit hati kepada Ikrimah. Ini bagaimana Nabi SAW menjaga perasaan sahabat-sahabat ataupun mereka-mereka yang telah masuk Islam. Hadzal anfa' wa hadza aslah. Inilah yang terbaik. Maksudnya walaupun kalau nak sebutkan tentang Abu Jahal di hadapan Ikrimah ini, walaupun memang betul ayahnya buat begini, tapi tidak ada keperluan untuk mengingatkan perkara-perkara yang buruk, terutamanya kepada orang-orang yang memang inginkan kebaikan. Wa hadza adabul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan inilah adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertuturannya. La ilaha illallah. Dan jikalau sewaktu kita memberikan peringatan, jikalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, kalau perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita itu mendatangkan mudarat kepada orang lain, maka hendaklah kita berhenti di situ. Hendaklah kita berhenti. Hendaklah kita berhenti di situ. Naam. Dan kalau apa yang kita sampaikan itu baik dan niat yang kita sampaikan itu baik dan niat kita ikhlas, maka orang yang telah tertulis kebaikan untuk mereka akan mengambil manfaat daripada apa yang kita sampaikan, dan orang-orang yang tidak tertulis kebaikan untuk mereka, iaitu orang-orang yang telah ditulis oleh Allah untuk tidak mendapat kebaikan daripada apa yang kita katakan itu, maka mereka tidak akan dapat manfaat. Mahmakan, walaupun bagaimana bersungguh-sungguhnya kita untuk sampaikan manfaat itu kepada mereka, akan tetapi tidak tertulis bagi mereka untuk mendapatkan manfaat daripada apa yang kita tuturkan, maka nak katakan bahawa iaitu manfaat dan mudarat, ataupun seseorang mendapatkan manfaat ataupun tidak mendapatkan manfaat, itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal amru laisa ilaik. Maka itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita dapat sampaikan perkara yang baik pada waktu yang baik dengan keadaan yang paling sempurna, agar supaya kita berusaha bersungguh-sungguh agar supaya nasihat kita itu dapat diterima. Akan tetapi sama ada orang itu menerima dengan baik ataupun tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cuba untuk menyampaikan yang terbaik. Kita hanya cuba untuk memberikan yang sebaik mungkin
daripada apa yang kita mampu. Naam. Naam. Maka apabila kita mengetahui bahawa fadzakir in nafa'ati dzikra, ini merupakan tugasnya Rasulullah, merupakan tugasnya orang-orang salih, maka akan datang kesungguhan daripada diri kita ini untuk cuba berkhidmat, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain, agar supaya kita ini dapat menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah memberikan peringatan, mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan, melarang mereka daripada melakukan kemungkaran dan sebagainya dalam keadaan yang sebaik mungkin agar mudah untuk diterima. Maka kalau kita lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah, ataupun cuba untuk lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita telah cuba untuk mencontohi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dapat mengingatkan diri kita, bagaimana kita dapat taat perintah Allah dan taat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, mereka-mereka yang berada di sekeliling kita, mereka-mereka yang berada di negeri ataupun negara kita, dan setiap tempat yang kita pergi, baik daripada perkampungan ataupun baik daripada kawasan bandar ataupun negara dan sebagainya, selagi mana kita mampu untuk menyampaikan kebaikan dan melarang ataupun menjadi asbab terhentinya keburukan, maka itu merupakan satu perkara yang baik. Baik daripada percakapan kita, baik daripada penulisan kita, baik dengan mungkin media sosial yang kita ada, ataupun baik dengan majlis-majlis yang kita dapat hadir, ataupun dengan asbab kita menziarahi orang lain, tersampai manfaat ataupun terhindar orang yang kita ziarahi itu daripada mudarat, maka apa-apa yang kita mampu untuk buat, kita cuba lakukan. La ilaha illallah, fadzakir in nafa'ati dzikra, maka ingatkanlah mereka tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kebesaran aku, tentang kehebatan aku, agar supaya mereka dapat mengenal aku. Yang mana apabila mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka kenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengetahui hakikat sebenar dunia dan hakikat sebenar akhirat. Dan apabila mereka dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghujungnya adalah dapat melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan sini banyak peringatan yang baik, akan tetapi peringatan yang umum yang sepatutnya sentiasa diberikan peringatan adalah perkara-perkara yang wajib untuk diketahui oleh semua orang, yang bermula daripada perkara-perkara fardu ain, kemudian fardu kifayah. Maka fardu ain, ini asas-asas agama, baik daripada perkara-perkara akidah, baik daripada perkara-perkara fiqh yang terkait dengan as-salah, yang terkait dengan rukun Islam dan sebagainya. Maka itu merupakan satu perkara yang wajib untuk sentiasa diingatkan ataupun disebutkan di dalam ceramah ataupun di dalam pengajian ataupun kuliah. Wal takrir wal mutaba'ah inda wujudil intifa', dan kalau ada keperluan untuk mengulangi perkara-perkara tersebut agar supaya ianya sebati dalam ingatan dalam hati manusia, maka perlulah untuk sering diulangi dan berterusan diingatkan kepada manusia. Inda wujudil intifa', apabila kita melihat orang mendapat manfaat daripada perkara tersebut dengan menggunakan asbab-asbab ataupun dengan menggunakan wasilah-wasilah untuk peringatan itu sampai kepada orang tersebut. Maka kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan wasilah-wasilah, walaupun terdapat manusia-manusia yang tidak menerima daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di sekeliling baginda, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti di situ. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berdakwah di kota Makkah, akan tetapi tidaklah yakni apabila orang penduduk Makkah itu tidak menerima daripada dakwah Rasulullah, yakni ataupun sebahagian daripada mereka tidak menerima daripada dakwahnya Rasulullah tidak berhenti di situ. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterusan dalam melakukan dakwah mereka dengan menggunakan pelbagai cara, pelbagai channel. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kepada raja-raja yang berada pada zaman tersebut, Raja Parsi, Raja Kisra dan sebagainya. Wa mimman istajaba lahum mimman hawalaih kana fi tadhkirihi iyahum yusqi kullan minhum.
Adapun mereka-mereka yang menerima daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa-apa yang disebutkan, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti air yang menghidupkan batin mereka, air yang menghidupkan hati-hati mereka. Bima sta'adda wa tahayya lahu minal manzilah wal maqam alladhi huwa fihi liyuraqih. Yang mana setiap kali mereka mendengar peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu meningkatkan keimanan mereka, meningkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita yang kita dengar tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai aku mencintai kamu lebih daripada semua orang kecuali diri aku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belum lagi sempurna iman kamu wahai Umar. Ya, ini Sayyidina Umar melihat dalam dirinya ada kekurangan. Ya, ini dia mencintai semua orang lebih, mencintai Rasulullah lebih daripada semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia masih lagi mencintai dirinya lebih daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendatangi Rasulullah untuk mendapatkan ubat agar supaya dia mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya sendiri. Maka apabila dia mendatangi Rasulullah, mendengar daripada nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ni kamu lebih aku cintai daripada diri aku sendiri. Wahakadha, ini orang-orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak mereka mendengar daripada nasihat daripada Rasulullah, maka ianya seakan-akan membaiki, menghidupkan hati mereka untuk ditingkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat merupakan orang-orang yang paling beruntung kerana berada di dalam sama majlis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hakikatnya majlis ilmu yang kita ada sekarang ni, majlis zikir yang kita hadiri pada waktu ini, merupakan, ataupun pada zaman kita ini, merupakan keberkatan daripada majlisnya as-sahabah, ataupun duduknya sahabat-sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkatan majlis sahabat-sahabat tersebut adalah kerana orang yang duduk di dalam majlis tersebut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ada di sekarang ni, majlis di serata Johor baru, ataupun di Malaysia, ataupun di seluruh dunia, apa-apa majlis ilmu, apa-apa majlis zikir ini, pada hakikatnya ianya datang daripada keberkatan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda duduk bersama sahabat-sahabat. Wasufufan ma'mumin khalfahu, dan sahabat-sahabat ini menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya baginda menghidupkan hati sahabat. Salatnya Rasulullah menghubungkan sahabat-sahabat kepada Allah, menghubungkan sahabat-sahabat kepada baginda. Begitu juga dengan peringatan-peringatan yang diberikan. La ilaha illallah. Bahkan disebutkan bahawa di dalam setiap hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah seakan-akan ada rahsia yang tersimpan di dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini apabila kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun apabila sahabat-sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu huruf. Kerana apa? Kerana di dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dalam hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam, terdapat simpanan-simpanan yang dalam perkataan tersebut untuk orang-orang yang datang selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu wajha mri'in sami'a minna maqalatan fawa'aha fa'addaha kama sami'aha ballighu anni walau ayah farubba muballighin aw amin sami'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi wajah orang yang mendengar perkataan kami dan kemudian menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya seperti mana mereka mendengarnya, yakni tidak tambah tidak kurang. Hafal dengan sempurna hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikan. Kemudian Nabi mengatakan, balighu anni, dan sampaikanlah daripada aku. Yang kita sampaikan. Pada hakikatnya apa-apa yang kita sebutkan daripada peringatan ini yang mendatangkan manfaat kepada orang lain adalah apa-apa yang datang daripada Allah dan datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah adalah orang yang diberikan keizinan untuk menyampaikan kepada manusia. Kita ini hanya bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih kuat hubungan kita bersama Rasulullah, maka kesan apa-apa yang kita sampaikan daripada Rasulullah itu lebih kuat kepada orang yang mendengar.
Kemudian Rasulullah mengatakan rubba muballighin aw amin sami'in. Mungkin sahaja orang yang disampaikan itu, yakni orang yang mendengar daripada Rasulullah kemudian disampaikan kepada orang lain, kepada orang B sebagai contoh, maka orang B tu terkadang akan mengambil manfaat, akan lebih memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada orang yang mendengar direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang itu diberikan darjat masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubbama yastafid wa yantafi' min kalamihi ma lam yastafid alladhi qablah. Na'am. Li'annahu awda' fi kalamihi manafi' li ummatihi al-ati min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Kerana dalam perkataan Rasulullah itu terdapat manfaat bukan hanya pada di zaman sahabat, di zaman Nabi, akan tetapi manfaat itu berterusan. Akan ada manfaat dalam hadisnya Rasulullah itu sehinggalah hari kiamat. Maka setiap zaman akan memahami ataupun mengambil manfaat daripada hadis Nabi itu sesuai mengikut zaman masing-masing. Itu betapa dalamnya kesempurnaan dalam perbicaraan ataupun dalam hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa fi khilali umril qasir ballagha man fi zamanihi wa man ba'da zamanihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup di dunia ini 63 tahun Hijri, akan tetapi manfaat daripada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan sampai sehingga hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan baginda meninggalkan peninggalan yang besar dan meninggalkan harta khazanah daripada ilmu yang agung, yang mana ianya bermanfaat dan berfaedah bagi setiap mereka yang menginginkan hidayah, bagi setiap mereka yang menginginkan kebaikan daripada Allah dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hatta apabila turunnya Nabi Isa alaihi salam di atas muka bumi ini, maka Nabi Isa sendiri akan menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dikatakan seperti mana kalau ada hadis iaitu Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat dan tabi'in. Maksudnya hadis itu hadis yang hebat, yakni hadis daripada Rasulullah kemudian diriwayatkan oleh sahabat, kemudian diriwayatkan oleh tabi'in. Maka Nabi Isa nanti dia mungkin akan meriwayatkan ataupun dia akan meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, kemudian daripada seorang Nabi dan kepada seorang pengikut Nabi Isa pada akhir zaman nanti. La ilaha illallah. Dan disebabkan itu disebutkan antara salah satu daripada laqabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kepada para nabi. Nabi kepada, seperti Nabi Ibrahim diberikan laqab Abul Anbiya, bapa segala kenabian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi laqab nabi segala nabi ataupun ketua segala nabi. Kerana apa? Kerana apabila hadir Rasulullah di kalangan para nabi, maka tidak ada orang yang berani ke depan melainkan dikedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada Rasulullah, maka Rasulullah akan menjadi imam kepada nabi-nabi yang lain dan juga rasul-rasul yang lain, seperti mana yang berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj. Apabila mereka ingin salat di Baitul Maqdis, semoga Allah Subhanahu wa taala merdekakan Baitul Maqdis daripada orang-orang yang zalim yang menodai kehormatan Baitul Maqdis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang segera dan yang sempurna kepada saudara-saudara kita yang Islam di Palestin. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan bahawa wa sallu khalfahu ar-rusul fa idzan huwal muqaddam wa huwa ar-ra'su li ahli riyasati. Baginda salat dan salat di belakang baginda para rasul, dan ternyatalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dikedepankan ataupun merupakan ketua bagi setiap ketua-ketua. Waqad jama'al asrar wal amra kullahu Muhammadunil mab'uts lil khalqi rahmati. Maka terkumpul di dalam baginda sallallahu alaihi wasallam segala rahsia, yang mana Nabi Muhammad itu diutuskan kepada seluruh makhluk sebagai rahmat. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat pengajaran. Ya, ini orang-orang yang mempunyai sifat takut kepada Allah akan mengikut kadar ketakutan mereka, mengikut kadar ketakwaan mereka kepada Allah, maka mengikut kadar itu mereka akan mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh pewaris-pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam itu terdapat peringatan bagi mereka-mereka yang mempunyai hati yang ingin memahami ataupun melemparkan pendengaran ataupun mendengar dengan teliti, wa huwa syahid. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Tidak akan mengambil peringatan kecuali orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Yakni orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yang ingin memasang telinga tentang mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, maka merekalah orang yang akan mendapat manfaat. La ilaha illallah. Daripada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka setiap orang daripada sahabat mempunyai bahagian masing-masing daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maksudnya setiap sahabat berbeza takwanya dan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdasarkan ketakwaan mereka itulah mereka akan dapat daripada manfaat. Begitu juga tabi'in, tabi'in dan setiap orang yang datang selepas mereka. Innama yakhsha man araf. Sesungguhnya hanya seseorang itu, orang yang takut itu hanyalah orang-orang yang mengetahui. Setiap orang yang mengetahui keagungan Allah, setiap orang yang kenal akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka merekalah orang-orang yang akan mentakuti Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut kadar kenalnya seseorang itu kepada Allah, maka barulah ketakutan dia akan bertambah. Apabila dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, pengharapan dia kepada Allah, keinginan dia tentang apa yang berada di sisi Allah akan bertambah. La ilaha illallah. Naam. Dan apabila kita betul-betul kenal kepada Allah, kita dah tak harap kepada orang lain dan kita tak takut kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sajalah tempat untuk kita harap dan hanya kepada Allah sajalah tempat untuk kita takut. Kerana setiap perkara berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita takut kepada sesuatu perkara tersebut merupakan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, apa yang kita harap itu berada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berada pada miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah zat yang perlu untuk kita takuti dan perlu untuk kita harapkan. Disebutkan dalam riwayat bahawa apabila Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melihat datuknya di dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yakni Sayyidina Hasan mengatakan kepada Rasulullah, apakah sebab Sayyidina Hasan melihat Rasulullah dalam mimpi? Sebabnya adalah sewaktu Sayyidina Hasan menyerahkan tali pemerintahan kepada Muawiyah. Apabila Sayyidina Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah, maka antara perkara yang disyaratkan adalah agar supaya Muawiyah memberikan sedikit daripada pemberian setiap bulan kepada Sayyidina Hasan agar supaya digunakan pemberian tersebut untuk memuliakan tetamu ataupun membantu orang-orang yang memerlukan ataupun membantu daripada orang-orang miskin. Jadi ada beberapa bulan lambat pemberian tersebut sampai kepada Sayyidina Hasan. Maka ianya menyebabkan Sayyidina Hasan ingin untuk mengingatkan Muawiyah agar supaya jangan lupa untuk menghantarkan pemberian tersebut. Jadi dia pun dah ambil pen dengan paper untuk nak tulis surat supaya ingatkan, kamu dah lambat, dah lebih daripada awal bulan, duit belum sampai lagi dan sebagainya, lebih kurangnya macam tu. Akan tetapi Sayyidina Hasan berhenti sekejap dan tak jadi untuk nak tulis. Jadi malam itu Sayyidina Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Hasan, kaifa haluka ya waladi? Bagaimana keadaan kamu wahai anakku? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Fa dzakara lahu hajatahu. Maka Sayyidina Hasan pun menyebutkan tentang apa yang berlaku kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, ada'auta biqalamin wa qirtas litaktub ila makhluqin mithlak. Kemudian Rasulullah mengatakan, adakah kamu mengambil pen and paper ataupun pen dan kertas untuk meminta kepada makhluk seperti kamu? Kana dzalika ya Rasulullah lakin ini tarakt. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, na'am ya Rasulullah, mula aku ingin melakukan perkara tersebut
tapi kemudian aku meninggalkannya. Ini tak jadi untuk nak lakukan perkara tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan perkara tersebut. Bahkan hendaklah kamu berdoa dengan doa ini, Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak, ya Allah, letakkanlah di dalam hatiku ini pengharapan hanya kepada kamu. Waqta' raja'i amman siwak, dan putuskanlah harapan aku, ya, janganlah bagi aku ada mengharap kepada selain kamu, ya Allah. Hatta la arju ahadan ghairak, sehingga aku tidak mengharapkan apa-apa pemberian selain daripada kamu, ya Allah. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'i, ya Allah, wa qasura anhu talabi, ya Allah, jikalau pemikiran aku ini kurang dalam mengharapkan daripada kamu, ataupun permintaan aku ini kurang daripada apa yang sepatutnya, patutnya aku berdoa dengan lebih dan sebagainya. Walam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yaqin fakhussani bihi ya rabbal alamin. Ya Allah, kalau keyakinan aku ini kurang daripada apa yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang daripada keyakinan. Ya, ini kalaulah keyakinan aku kurang, ya Allah, tambahkanlah keyakinan aku. Berilah aku keyakinan yang khusus, yang kuat kepada kamu, sehingga aku tidak mengharap kepada orang lain. Nah, kemudian Sayyidina Hasan pun menghafal doa tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlalu seminggu selepas Sayyidina Hasan berdoa, mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka datanglah pemberian daripada Muawiyah. Bahkan pemberian yang sampai kepada Sayyidina Hasan itu melebihi daripada apa yang biasanya dihantar oleh Muawiyah. Apa yang biasanya katalah diberikan certain amount, tapi kali ini tambah lagi lebih daripada apa yang biasa dilakukan. La ilaha illallah. Naam. Jadi selepas beberapa hari sampai pemberian tersebut, maka Sayyidina Hasan bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Hasan, bagaimana keadaan kamu wahai anakku? Maka Sayyidina Hasan pun menceritakan, qad hasal kadza wa kadza, ini na'am, telah sampai duit dan sebagainya, pemberian. Hakadza ya waladi man rajal khaliq wa lam yarjul makhluqin. Maka Rasulullah mengatakan, beginilah keadaan orang yang mengharapkan kepada Allah dan tidak mengharap kepada makhluk. Yakni duit itu akan sampai, keperluan ataupun hajat kamu akan sampai, dengan keadaan kamu tidak terhutang budi kepada mana-mana makhluk. Sebab apa yang menggerakkan hati makhluk untuk memberikan kepada kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak perlu meminta kepada mereka, kamu minta kepada Allah, kemudian Allah lah yang menggerakkan hati orang lain untuk sampaikan pemberian tersebut kepada kamu. Tahsul lahu dha'iqa wa shiddah fayatihi al-faraj kabir. Yani kalau kamu berada dalam kesusahan dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemberian yang mana dalam mana-mana keadaan, dalam keadaan kamu senang, dalam keadaan kamu susah, kamu hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengabdian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa meningkat. Pengabdian kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa meningkat kerana keyakinan kamu kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu terjaga. Hakadha yu'amilullah man ikhtara wastafa. Dan inilah tanda-tanda ataupun cara-cara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma thabbitna ala ma tuhib. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita untuk melakukan perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna fi man tuhib, dan jadikan kita daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Kemudian disebutkan di sini, wa ala qadri khasyatina kullama talawna ayatan, dan mengikut kadar khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali kita membaca Al-Quran, kita akan dapat mengambil peringatan. Setiap kali kita mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kadar ketakwaan kita dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali kita dengar akan dibukakan ilmu yang baru, akan dibukakan keinginan untuk beramal, menambahkan amalan kita kepada amal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kullama dzakarna bi amrin min awsafillah wa akhbar aw ikhbar daril akhirah yahsul tadhakkur indana.
Bila-bila kita mendengar ayat Al-Quran, bila kita mendengar tentang hari kiamat dan sebagainya, maka kita akan mendapat peringatan. Kafa bil mauti wa'idha, seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yakni cukup kematian itu memberikan peringatan kepada kita. Dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, tapi maksudnya sekarang ni zaman wabak ataupun COVID ini, hari-hari kita diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kalau kita berada di dalam Allah lindungi kita dari penyakit, yakni hari-hari ada orang yang ditimpakan dengan COVID-19 dan sebagainya, maka itu merupakan peringatan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, yakni boleh saja kalau ianya nak ditimpa kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Berapa ramai orang yang meninggal dunia setiap hari, yang mana ianya pun boleh terkena kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kita peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kita peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat itu sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi setiap kali apabila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa-apa yang berlaku di sekeliling kita ini menjadi asbab peringatan, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innamat tadhakkur yakunu li syai'in qad sabaqa ilmun bih. Dan peringatan ini hanya berlaku apabila seseorang itu dah pernah tahu perkara tersebut. Bila orang tu tahu, kemudian dia lupa, baru diingatkan. Akan tetapi kalau dia tak tahu, tidak dipanggil peringatan. Yakni kalau dia tak tahu, maksudnya dia baru belajar perkara tersebut ataupun baru mengetahui daripada perkara tersebut. Jadi kita tanya diri kita, adakah kita dah pernah tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini, ataupun adakah ilmu kita tentang perkara-perkara yang terkait dengan Allah itu dah pernah ada dalam diri kita ataupun tidak. La ilaha illallah. Qad akhadhal uhud min qibalil haq min hadhil arwah kulliha. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil janji ataupun ikrar ke atas semua roh-roh manusia yang berada di dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Qad aman fi alami dhar alamil arwah. Kita semua ni telah pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu alam ruh, yang mana kita melakukan ataupun Allah mengatakan kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka kita semua menjawab, qalu bala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita atas fitrah, yang mana fitrah tersebut akan menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad ja'ala minal barahin amamahum ma yaj'alil amr bayyinan wadihan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan tanda-tanda yang mana tanda-tanda tersebut akan bawa kita kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Lidzalika qala dzakir. Disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah, yakni ingatkan umat kamu, kerana mereka dulu pernah mengambil ikrar, pernah mengambil janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, telah mengikrar, telah mengatakan ya bahawa Allah itu adalah Tuhan kami. Cuma sekarang ni tinggal nak ingatkan balik. Al-amr al-ma'lum dzakir bas. La ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan dalam ruh setiap daripada manusia itu rahasia pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahasia keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ianya perlu diingatkan, ianya perlu dihidupkan kembali ingatan tersebut. Zakirhum yarji' ila aslihim. Ingatkan mereka agar supaya mereka kembali kepada asal mereka. Ingatkan mereka agar supaya mereka kembali kepada kemuliaan yang pernah ada pada mereka, ataupun wala yakhsar fi muddati hayati dunya bil i'rad wal idbar. Jangan sampai mereka ini rugi di dunia ini dengan mereka berpaling daripada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mereka berpaling daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka rugi dunia dan akhirah. Wa ka'an alladhi yahda lahu min at-ta'lim kana asluhu musqiyun. La ilaha illallah wa yatajannabuha al-ashqa. Dan peringatan ini akan ditinggalkan oleh mereka-mereka yang celaka. La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang celaka, dia tidak akan mengambil peringatan. Bahkan mereka akan berpaling daripada orang-orang yang memberikan peringatan. Wa yatajannab at-tadhakkur wal inabah wal raja'ah wa ta'athur al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Siapa ni orang yang celaka? Orang yang celaka ni yang akan dibakar di dalam api neraka yang besar, ataupun api yang besar. Mereka akan masuk ke dalam api neraka dan akan dibakar di dalamnya. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali daging ataupun kulit mereka masak,
baddalnahum juludan ghairaha, kami akan menggantikan kulit yang baru. Yakni setiap kali rentung ataupun masak kulit mereka di dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kulit yang baru agar supaya mereka dapat rasakan azab itu dengan berterusan. Narul akhirah muqabilha nur sughra. Jadi dalam ayat ini disebutkan api yang besar. Api yang besar itu di dalam neraka. Jadi api yang kecil adalah yang ada di dunia yang kita hadapi sekarang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan api di dunia ini sebagai peringatan bahawa akan adanya api yang lebih panas di akhirat nanti. Sepanas mana pun api dekat dunia ni, ianya tetap dipanggil kecil kalau nak dibandingkan dengan api di akhirat. Yang mana di akhirat nanti dalam hadis Nabi mengatakan bahawa api di akhirat itu 70 kali ganda lebih panas daripada api di dunia. Dikatakan bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala nak perintahkan Jibril untuk nak letakkan api di atas muka bumi ini, dia ambil percikan api sahaja daripada neraka. Dia ambilkan percikan api daripada neraka, kemudian direndam ataupun disejukkan di dalam air laut 7 kali, kemudian barulah diletakkan di dunia. 7 kali disejukkan ataupun direndamkan dalam air, kemudian barulah diletak percikan api daripada neraka tersebut di atas muka bumi ini. Fatakun minha an-nar kulliha. Dan daripada api, percikan api yang dibawa daripada syurga itu, maka itulah api-api yang berada di atas muka bumi ini ataupun kepanasan-kepanasan yang berada di atas muka bumi ini. Fatakun minha an-nar kulliha fanarul kubra hunak wa mahma kana fid dunya min jannah wa basatin fajannatul kubra qaddama. Begitu juga sebaliknya, apa-apa keindahan, apa-apa kelazatan, apa-apa kenikmatan yang berada di dunia ini, ianya akan dianggap kecil, akan dianggap sedikit kalau nak dibandingkan dengan kenikmatan, kelazatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat nanti. Allahumma ja'alna min ahli jannatih ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada mereka-mereka yang akan menghuni daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala dan dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Naam. Kemudian thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka tidak akan mati di dalamnya, di dalam api neraka, dan mereka tak akan hidup. Mereka tak akan mati sehingga mereka dapat rehat daripada azab tersebut, dan mereka tak juga hidup dengan kehidupan yang selesa dan tenang di dalam neraka. Ya, ini diorang tak mati, tak hidup. Tak hidup maksudnya hidup segan, mati tak mau. Bukan tak mau, tak boleh. Nah, lakin hayah yazdad alamu. Lagi lama diorang hidup dekat api neraka tu, lebih menyakitkan untuk diri mereka. Fa ayu hayatin hadhi la yuqda alaihim. Tidak ditetapkan, tidak diberi hukuman ke atas mereka untuk mati di dalamnya. La yuqda alaihim fayamutu, sehingga mereka dapat mati dan membebaskan diri daripada azab. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Dan keadaan mereka hidup, azab pun tidak dikurangkan daripada mereka. Naam. La huwa hayyun wala huwa mayyit. Hidup pun tak, mati pun tak. Yazdad bil haya azab wa yahis bih fayafdul alaiha al-maut wa la yaqdir 'ala al-maut. Mereka menginginkan kalau boleh mereka nak mati, akan tetapi tidak diizinkan untuk mereka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang dialog di antara ahli neraka dengan Malik, penjaga neraka. Qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka bertanya, wahai Malik, bila Allah Subhanahu wa taala nak menghukumkan ke atas kami, ya ini akan mematikan kami. Kami dah penat dah duduk dalam api neraka ni. Qal innakum makithun. Kemudian Malik menjawab apa? Dalam tafsir disebutkan bahawa qala malaikat ini, Malik ini menjawab selepas 1000 tahun. Ini ahli neraka tanya kepada Malik, lepas 1000 tahun baru dia jawab, innakum makithun. Kamu akan duduk di sini selama-lamanya, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Antum ashabi huna ala tul. Kamu akan mendampingi aku, akan menemani aku sepanjang hayat kamu. Masyi maut. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Dan mereka akan mengatakan di dalam api neraka nanti, ya Allah, kecelakaan ataupun kezaliman, keburukan, kemaksiatan kami itu telah overpower kami di dunia. Ya, ini bukan kami nak lakukan kejahatan, tapi kejahatan tu telah menguasai kami di dunia, dan kami mengaku bahawa kami orang-orang yang sesat di atas muka bumi ini. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada api neraka. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami
diizinkan untuk kembali ke dunia, dan kalau kami kembali melakukan kejahatan, maka sesungguhnya kami orang yang zalim. Akan tetapi apa dikatakan oleh Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, duduklah kamu di dalam api neraka dalam keadaan hina, dan berdiamlah diri kerana aku tidak mahu dengar apa-apa permintaan daripada kamu. Iaitu mereka ingin minta untuk dikeluarkan, untuk dilepaskan daripada azab, akan tetapi Allah tidak ingin mendengar apa-apa permintaan daripada mereka, wal iyad billahi tabaraka wa taala. Wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan keluar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada azab neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita. Alhamdulillah, kita baru keluar daripada bulan Ramadan yang mubarak, yang mana di akhir hari daripada Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada api neraka itu sebanyak bilangan Allah membebaskan daripada hari pertama Ramadan sehingga akhirnya. Kalau bulan Ramadan tersebut ada 29 hari, maka 29 juta manusia dibebaskan daripada api nerakanya Allah. Kalau dalam bulan Ramadan tersebut ada 30 hari, maka 30 juta manusia dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita daripada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Bahkan dibebaskan penglihatan kita, dibebaskan pendengaran kita, dibebaskan lidah ataupun percakapan kita, dibebaskan pemikiran dan niat dan maksud hidup kita ini daripada apa-apa yang terkait dengan ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita, istiqamahkan kita dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam dapat menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir yang mana di dalamnya terdapat banyak manfaat untuk hati kita dan untuk diri kita dan untuk ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر ربي الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.